Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Hajar binti Abdul Hamid, pengacara pada hari ini. Bersama kita di dalam sebuah program Bicara Ilmu yang akan mengupas dan menghuraikan dengan lebih terperinci berkaitan dengan isu ini, iaitu yang kita katakan agak serius, iaitu ajaran sesat. Ajaran sesat ini bukanlah satu perkara yang asing lagi dalam kamus kehidupan umat Islam. Baiklah, ini merupakan isu yang kita nak kupaskan bersama dengan 5 orang ahli panel kita yang lain yang akan bersama kita pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita berkenalan dengan ahli panel kita yang cantik-cantik lagi bergaya pada hari ini. Memperkenalkan ahli panel yang pertama iaitu Saudari Hanis Nabila binti Muhammad Nasir. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya baik-baik saja dan sihat selalu. Seterusnya ahli panel yang kedua yang asalnya daripada Kedah, Madiha binti Zainal. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, kabar baik. Saudari Nur Alia Atika binti Juzaidi yang merupakan ahli panel yang ketiga yang kita bawakan khas dari Pulau Pinang. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya kabar baik sahaja. Ahli panel yang keempat iaitu Saudari Nur Azrina binti Muhammad Muhyiddin yang juga asalnya daripada Pulau Pinang. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat. Ahli panel yang terakhir yang akan bersama kita pada hari ini iaitu Saudari Nur Najwa Natasha binti Alias. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, di sini saya sihat-sihat saja. Terima kasih saudari pengacara majlis. Baiklah, kalau boleh kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Ini bukanlah satu isu yang baru kepada kita. Kalau boleh kita terangkan secara ringkasnya kepada penonton-penonton kita supaya mereka lebih fahami. Kerana mungkin di antara kita menganggap ajaran sesat itu satu perkara yang boleh dianggap mudah. Namun pada hakikatnya apakah maksud ajaran sesat itu yang sebenar? Dan mungkin saudari Hanis boleh nyatakan satu hadis yang dapat mengukuhkan lagi bahawa ajaran sesat itu adalah satu perkara yang dilarang oleh agama Islam serta ianya dapat merosakkan akidah kita. Silakan saudari Hanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Siti Hajar kerana memberikan saya peluang untuk bercerita tentang ajaran sesat. Ajaran sesat ni maksudnya ajaran atau amalan yang didakwa sama seperti ajaran Islam, tapi pada hakikatnya ia sangat bercanggah dengan agama Islam dan dia sangat bercanggah dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab apa orang Islam ni mudah terjerumus ke lembah ajaran sesat ni? Sebab apa? Sebab ada setengah orang setengah golongan ni tak suka kepada agama kita, iaitu agama Islam, dan dia akan membuat apa saja untuk orang Islam ni langgar apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia akan melemahkan orang Islam ni dengan memesongkan akidah orang Islam tersebut. So dia akan menceritakan tentang keburukan Islam dan dia akan menceritakan kebaikan agama-agama ajaran-ajaran sesat dia ni. So orang yang lemah iman, yang ragu-ragu tentang Islam ni mudah terpesong dan mudah terikut dengan ajaran-ajaran sesat ini. Seterusnya adalah ciri-ciri ajaran sesat. Ciri-ciri ajaran sesat yang pertama adalah mencemarkan kesucian Al-Quran dan hadis dengan memasukkan, mempertikai, mengubah dan membuat tafsiran yang menyeleweng tentang Al-Quran dan As-Sunnah ni. Contohnya kumpulan Bahar yang beriktikad bahawa kitab sucinya ialah Al-Bayan dan bukan Al-Quran, dan dia memasukkan semua kitab-kitab Samawi. So dia menganggap Al-Quran ni, dia menganggap Al-Bayan sebagai kitab sucinya dan dia nak menghapuskan Al-Quran. So dia tak percaya tentang apa yang tulis di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah.
Ciri-ciri yang kedua pula ialah menganggap dewa-dewa ataupun pemimpin sebagai maksum, itu sebagai orang yang tiada dosa, dan menganggap pemimpin atau dewa-dewa tersebut sebagai Imam Mahdi, Tuhan atau Nabi. Dan dia tak percaya langsung kepada Allah. Dia tak percaya, dia percaya kepada ketuanya tu sebagai Imam Mahdi ataupun Tuhan yang patut dia hormat, yang patut dia hormati sebagai Tuhan. Okey, seterusnya ialah mengubah bentuk ibadat seperti berpuasa 19 hari dan solat dengan hanya berniat. Okey, di dalam ajaran sesat. Kalau di dalam ajaran Islam, kita berpuasa selama 30 hari dan kita melakukan solat sehari 5 waktu, niat dan melakukan solat kan. Okey, tapi berbanding ajaran sesat, dia hanya berniat saja, dan dengan hanya berniat selesailah solatnya pada hari tersebut. So dia sangat bercanggah. Memang bentuk dalam Islam tu macam sama, tapi dia sangat bercanggah dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Okey, seterusnya ialah dia membuat konsep penebusan dosa dan pahala, iaitu dia boleh membuat seseorang yang punya dosa itu akan diampunkan dengan melalui konsep penebusan dosa seseorang itu. So kat situ kita kalau nak minta ampun, kita minta ke Allah. Tapi ajaran sesat ni dia ada konsep dia ada perbuatan dia yang boleh membuat dosa seseorang itu terhapus. So ajaran sesat ni sangat bahaya, yang boleh memisongkan akidah kita, yang boleh membuat kita lebih percaya kepada orang biasa. Kita tak percaya kepada kekuasaan Tuhan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 217, Allah berfirman, dan sesiapa di antara kamu yang murtad atau berpaling padah daripada agamanya sendiri, iaitu agama Islam, lalu ia mati sedangkan ia dalam keadaan yang kafir, maka rosak binasalah segala amal dan amal usaha baiknya yang dilakukannya itu di dunia dan juga di akhirat. Mereka ini akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. So kat sini Allah nak bagi tahu bahawa perbuatan ni sangat dilaknat, sangat berbahaya kepada orang-orang yang murtad. Sebab dia dalam Islam, orang yang melakukan dosa akan masuk ke dalam neraka. Tapi selepas dia dihukum disebabkan dosa-dosanya, dia akan masuk ke dalam syurga. Tapi bagi orang yang murtad, dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Oleh itu, kita harus kuatkan amal ibadat kita, kita harus kuatkan akidah kita, kuatkan pegangan akidah kita. Semoga kita tak terjerumus ke lembah yang boleh membinasakan diri kita, dan kita tak mahu Allah benci kita. Kita tak mahu Allah benci kita, dan Allah akan binasakan kita dengan apa-apa cara sekalipun. Sebab kita hidup di dunia ni untuk mendapat keredaan Allah, untuk mendapat untuk patuh segala apa yang Allah ajar, apa yang Allah perintahkan untuk kita buat. So benda yang Allah larang, benda yang Allah perintahkan untuk kita tinggalkan. Kita buat apa yang disuruh oleh Allah. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu merupakan penerangan secara ringkas dan padat yang telah diberikan oleh ahli panel yang pertama sebentar tadi. Kita nak beralih ke ahli panel yang kedua, iaitu Saudari Madiha. Jika kita lihat dari sudut umumnya, masih ramai di kalangan umat Islam yang begitu mudah terjebak di dalam fenomena ajaran sesat ini. Namun pada pandangan Saudari Madiha sendiri, jika kita lihat dari sudut negatifnya, apakah keburukan yang akan berlaku sekiranya seseorang individu itu terjebak di dalam ajaran sesat ini? Silakan Saudari Madiha. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis Siti Hajar.
Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Madiha binti Zainul. Saya merupakan ahli panel yang kedua. Hari ini saya akan membincangkan tentang keburukan-keburukan jika seseorang individu itu terlibat di dalam ajaran sesat. Kesan yang pertama ialah berlakunya keruntuhan institusi kekeluargaan. Hal ini kerana jika salah seorang daripada ahli keluarga itu menganut ajaran sesat, sudah tentu akan berlakunya perselisihan faham antara ahli keluarga kerana perbezaan pendapat dan pandangan. Islam telah melarang umatnya berpaling daripada ajaran agamanya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun telah melaknat manusia ataupun mukmin yang berpaling daripada ajaran Islam. Kesan yang kedua ialah menjejaskan perpaduan masyarakat disebabkan sikap yang fanatik terhadap suatu kumpulan. Jika terdapat segelintir masyarakat yang menganut ajaran sesat, sudah tentu mereka sukar untuk menjalankan aktiviti harian seperti sedia kala. Contoh ajaran sesat yang ada di Malaysia ialah Ayah Pin. Daripada ajaran Ayah Pin dapat kita lihat bahawa terdapat banyak masyarakat yang terlalu fanatik dengan kumpulan ini sehingga menganggap Ayah Pin sebagai Tuhan mereka. Justeru jika hal ini berlarutan, ia juga akan mengakibatkan perpecahan kaum berlaku di dalam masyarakat di Malaysia. Kesan seterusnya ialah berlakunya keganasan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat daripada kejadian-kejadian yang berlaku pada masa sebelum ini. Seperti yang kita tahu, setiap ajaran sesat mempunyai pegangan masing-masing dan mereka juga tidak suka akan campur tangan orang asing. Jika ada pihak yang mengganggu mereka, sudah tentu akan berlakunya pergaduhan sehingga akan menyebabkan kematian. Seperti yang kita tahu, apabila seseorang itu terlalu fanatik dengan sesuatu kumpulan, mereka akan membuat tindakan tanpa berfikir terlebih dahulu. Oleh itu, kita mestilah mengambil tindakan yang sewajarnya untuk menangani masalah ini. Justeru itu, kita mestilah mempunyai pegangan agama dan moral yang kukuh untuk mengelakkan diri kita terjerumus ke dalam ajaran sesat ini. Seterusnya, kita akan melihat kesan-kesan yang akan terjadi kepada negara sekiranya seseorang individu itu terlibat dalam ajaran sesat. Kesan yang pertama ialah negara akan mundur. Hal ini kerana jika seseorang individu itu terlibat di dalam ajaran sesat, sudah tentu diri individu itu tidak akan proaktif dan akan membuang masa. Justeru perkara ini akan menyejaskan sektor ekonomi negara yang bergantung kepada sumbangan dan produktif individu. Oleh itu, kerajaan perlulah mengambil tindakan yang serius untuk menangani masalah ajaran sesat ini daripada terus berleluasa. Akhir sekali, kesan terhadap negara ialah negara tidak akan stabil. Hal ini kerana perlibatan diri di dalam sesuatu ajaran sesat akan mengancam perpaduan dan kestabilan politik serta ekonomi negara. Akibatnya, kerajaan terpaksa menanggung banyak kos dan perbelanjaan untuk mengekalkan kestabilan ekonomi negara. Hal ini kerana jika seseorang itu terlibat di dalam ajaran sesat, mereka sudah tentu tidak mempunyai masa untuk berfikir hal-hal berkaitan negara kerana mereka terlalu taksub dengan kepercayaan ajaran mereka. Sekian, terima kasih. Saya nak ajukan soalan yang sama juga kepada ahli panel yang ketiga, iaitu Saudari Alia. Mungkin Saudari Alia boleh tambah serba sedikit atau mungkin pandangan saudari sendiri mengenai apakah keburukan yang berlaku sekiranya terjebak di dalam ajaran sesat ini. Silakan Saudari Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Siti Hajar. Terlebih dahulu, saya Nur Alia Atikah binti Zaidi. Saya merupakan ahli panel yang ketiga pada hari ini. Saya juga akan menyambung mengenai keburukan ajaran sesat, tetapi saya akan menerangkannya dari sudut individu. Baiklah, antara kesan terhadap seseorang individu itu, ianya akan menyebabkan
akhlak seseorang itu akan rosak. Orang yang mempercayai ataupun beramal dengan ajaran sesat boleh merosakkan akidahnya. Oleh itu, mereka yang terlibat dengan ajaran sesat wajib bertaubat dan kembali ke jalan Islam. Seterusnya, kesan buruk lain bagi ajaran sesat adalah merupakan membuang masa terhadap perkara yang sia-sia. Orang yang terlibat dengan ajaran sesat akan membuang masa mereka kepada perkara yang sia-sia, seperti terlibat di dalam aktiviti yang tidak sihat dan bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya, memuja dan melakukan amalan-amalan syirik serta khurafat. Akhir sekali, kesan buruk bagi ajaran sesat adalah orang yang mengamalkan ajaran sesat akan mempunyai kehidupan yang tidak stabil. Pelibatan di dalam ajaran sesat membawa kepada pengabaian tanggungjawab. Contohnya, pengabaian seorang pelajar terhadap pembelajarannya kerana terpengaruh dengan ajaran sesat. Sekian, itu sahaja antara kesan-kesan buruk ajaran sesat yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kedua dan ketiga di atas pandangan yang telah diberikan sebentar tadi. Itu merupakan pandangan yang telah kita dengar daripada kedua-dua ahli panel kita. Saya berharap dengan perkongsian yang telah diberikan dapat memberikan lagi ilmu pengetahuan kepada penonton-penonton kita. Ajaran sesat yang tersebar semakin luas telah menggusarkan umat Islam kita pada hari ini. Permasalahan ini diibaratkan seperti duri dalam daging yang berlaku dalam sosial kita. Baiklah saudari Azrina, mungkin saudari boleh menjelaskan kepada kita apakah langkah-langkah efektif yang perlu dilaksanakan bagi menangani permasalahan ajaran sesat ini. Silakan saudari Azrina. Terima kasih pengurusi cantik kita. Baiklah, setelah mengetahui keburukan ajaran sesat ini adalah satu keperluan yang wajib untuk kita semua bincangkan langkah yang perlu dimainkan oleh semua pihak untuk mengatasi masalah ajaran-ajaran sesat ini. Langkah yang pertama, diri sendiri perlu meningkatkan kefahaman terhadap ajaran agama Islam. Tidak kira sama ada ajaran Islam itu berbentuk amalan maupun pemikiran. Kefahaman seseorang Muslim terhadap pegangan agamanya perlu diperteguhkan. Soal akidah khususnya perlu dipelajari di samping ilmu yang lain. Apabila seseorang itu mempunyai kefahaman Islam yang sebenar, untuk terpengaruh dengan ajaran sesat dapat diatasi oleh individu tersebut. Langkah yang kedua, pihak masyarakat juga perlu memainkan peranan penting di mana mewujudkan kuliah-kuliah pendidikan tentang kemuliaan agama Islam, khususnya di masjid dan surau. Masjid dan surau bukan sekadar tempat untuk solat berjemaah, membaca yasin atau tahlil semata-mata. Tetapi masjid dan surau adalah pusat perkembangan ilmu dan dapat membantu dalam menghakis pemikiran-pemikiran yang menyesatkan umat Islam. Dengan imarahnya masjid dan surau dengan kelas pengajian, pasti ajaran-ajaran sesat yang pelik-pelik tidak akan dapat tempat di hati masyarakat. Langkah yang ketiga, pihak media juga haruslah menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat menerusi pelbagai kaedah seperti media cetak, elektronik, ceramah, seminar dan forum. Hal ini kerana pada era moden ini, masyarakat lebih peka dan minat untuk memperolehi maklumat atau ilmu pengetahuan melalui media elektronik seperti laman Facebook, laman Instagram dan laman Twitter, di mana lebih cepat masyarakat mendapat info tentang ajaran sesat dan dapat mengelakkan diri dari terpengaruh dengan ajaran tersebut. Langkah yang keempat, pihak kerajaan wajarlah memainkan peranan penting di mana pihak kerajaan harus menitik beratkan sistem penguatkuasaan pihak berkuasa agama dalam membanteras ajaran sesat. Antaranya adalah pihak kerajaan disarankan memberi hukuman yang berat kepada individu atau masyarakat yang mengamalkan ajaran sesat. Contohnya, mengenakan bayaran atau sebatan kepada sesiapa yang melakukan perbuatan sesat dari agama Islam.
Untuk pengetahuan semua orang, pada zaman Khulafa' Ar-Rashidin dikenakan hukuman bunuh terhadap sesiapa yang mengamalkan ajaran sesat. Oleh yang demikian, saya berharap semua pihak yang terlibat hendaklah berganding bahu dan memainkan peranan masing-masing supaya dapat membanteras ajaran sesat ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel yang keempat. Itu merupakan beberapa peranan dan tanggungjawab yang telah dilakukan oleh pelbagai pihak bagi menangani permasalahan ini. Baiklah, sebelum kita beralih ke ahli panel yang terakhir pada hari ini, kita saksikan satu video yang telah disediakan. Kerajaan Negeri Terengganu berjaya menghalang cubaan dua guru agama dari Yaman untuk menyebar fahaman selain pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah pada akhir tahun lalu. Pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi dan Multimedia Ghazali Taib berkata, kegiatan mereka dikesan oleh Jawatan Kuasa Pemantauan Khas di bawah Pejabat Hal Ehwal Agama Terengganu. Menurut beliau, apabila menyedari kegiatan mereka dikesan, kedua-dua guru agama itu meninggalkan Terengganu dan pulang ke negara asal mereka. Dan pada masa yang sama, mereka menanam fahaman-fahaman Syiah, fahaman-fahaman yang tidak sesuaian dengan mazhab yang kita amalkan, iaitu mazhab Syafi'i. Yang ini kita pantau dan insya-Allah lah setakat hari ini kita berjayalah membendung situasi yang berlaku. Walaupun pernah satu ketika kita dapat kesan ada beberapa orang tenaga pengajar yang kita curigai. Jelas Ghazali, Terengganu tidak pernah menghalang mana-mana guru agama dari negara luar untuk datang berdakwah. Namun, dakwah itu mestilah mengikut mazhab Syafi'i bagi mengelak wujudnya unsur ajaran sesat yang boleh mencetuskan kekeliruan dan perbalahan dalam kalangan rakyat. Jika kita lihat satu video sebentar tadi, ajaran sesat ini boleh disebarkan dalam pelbagai cara dan aspek. Namun sekiranya kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan atau mempunyai ilmu pengetahuan yang lemah, ianya begitu mudah untuk kita terjerumus di dalam permasalahan ini. Saudari Najwa, mungkin saudari boleh berkongsi kepada kita apakah isu-isu semasa yang berlaku pada hari ini yang berkaitan dengan ajaran sesat. Silakan saudari Najwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najwa Natasha binti Alias, nometrik 10DIB 18F1048. Terima kasih kepada pengacara majlis kerana memberi peluang kepada saya untuk menjawab persoalan yang telah diberikan. Di sini saya akan mengulas persoalan yang telah diberikan kepada saya, iaitu mengenai isu semasa dalam ajaran sesat. Seperti yang saudara dan saudari ketahui, salah satu cabaran dalam pengembangan agama Islam ialah sejak dahulu lagi wujudnya pengaruh yang cuba memesongkan akidah penganut agama Islam. Sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW dan sehingga pada zaman kini, umat Islam tidak pernah putus dan tidak pernah sunyi daripada berhadapan dengan isu-isu penyelewengan akidah dan penyebaran ajaran sesat. Contoh untuk ajaran sesat yang terkini ialah mengenai mayat bayi yang ditemui mati akibat dilumur garam pada tarikh 14 Oktober 2020. Bayi yang baru berusia 8 bulan ditemui mati dalam keadaan yang mayat hati, di mana badannya dilumur garam dan dia diletakkan dalam guni dan telah dijumpai di sudut dapur rumahnya. Berkemungkinan bapanya sendiri yang melakukan pembunuhan tersebut. Bapa kandungnya sendiri mungkin terlibat dengan ajaran sesat sehingga sanggup menjadikan anaknya sebagai objek ataupun sebagai perkara untuk melakukan ritual dalam ajaran sesat dia.
Sesungguhnya perbuatan ini amatlah tidak munasabah kerana dia melakukan perbuatan tersebut ke atas anak kandungnya sendiri. Baiklah penonton sekalian, dengan berakhirnya perbahasan daripada ahli panel yang kelima sebentar tadi, maka kita sudah hampir sampai ke penghujungnya. Apa yang dapat disimpulkan daripada perbahasan ahli panel kita sebentar tadi, ajaran sesat ini merupakan satu ajaran yang membawa kepada pelbagai kesan buruk dalam kehidupan manusia, yang tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh dan utuh. Namun hal demikian, anjakan paradigma perlu dilakukan oleh institusi kerajaan maupun swasta serta individu itu sendiri dalam menangani permasalahan ini yang sudah pastinya akidahnya menyimpang daripada ajaran agama Islam yang sebenar. Baiklah semua, program Bicara Ilmu akan melabuhkan tirai. Terima kasih diucapkan kepada ahli-ahli panel yang sudi meluangkan masa pada hari ini dan juga semua pihak yang terlibat. Semoga berjumpa lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.